yang mana sudi menerima jawaan saya untuk tidak meninggalkan masjid di pada pagi ini, karena ada perkara penting yang saya nak umum dan nak bincangkan. Walau manapun sebelum kita masuk pada tajuk ya tuan-tuan, bila kita baca umum Quran makin barakah. Mudah-mudahan dengannya Allah SWT satukan hati dan fikiran kita, memudahkan pekerjaan perbincangan kita pada hari ini. Lin Nabi Karim wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik tuan-tuan, apa yang sedang yang pertama dari tuan-tuan mungkin sudah sampai masanya ataupun tiba waktunya, yang mana miskin kita ini akan melakukan perubahan tuan-tuan pada bangunan. Jadi mengikut persediaan yang ada padanya. Jadi saya sangat-sangat berharap daripada pertolongan, pandangan dan pendapat kepada tuan-tuan sebelum perkara ini dibawa kepada mesyuarat jawatan kuasa pada esok hari tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, suka saya nak umum pada tuan-tuan persediaan yang saya maksud tuan-tuan. Yang pertama ada dua halangan dulu kenapa itu masa panjang tuan-tuan. Yang kita masa di sekitaran kita ni beberapa masjid telah pun berubah wajah mengikut keadaan semasa. Tetapi kita masjid kita ni boleh kerana ada dua halangan tuan-tuan yang besar. Yang pertama saya suka nak maklum kepada tuan-tuan mengenai status tanah masjid itu tuan. Dia makan masa yang cukup panjang yang menyebabkan terhalang ataupun kuasa kita untuk membuat perubahan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, pada begini saya nak baca ataupun saya nak terang pada tuan-tuan kedudukan keadaan status tanah itu ini sebagai satu persediaan yang saya maklum kepada tuan-tuan, iaitu mengenai satu surat mesyuarat berkaitan status masjid Jami' Pematang Pau bersama pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Mesyuarat ini tuan-tuan dikatakan rujukan perkara di atas dan mesyuarat yang telah diadakan bersama pegawai Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang di pejabat yang pada 19 bulan 10 tahun 2007. Jadi tuan-tuan, bersama ini disenaraikan perkara dan ulasan yang dibincangkan di dalam mesyuarat tersebut. Jadi ya semua ada 6 perkara tuan-tuan. Tetapi yang penting bagi kita iaitulah yang akhir sekali, yang ke-6 tuan-tuan. Jais memaklumkan bahawa sekiranya pihak ahli jawatan kuasa masjid Jami' Pematang Pau bercadang untuk membaik pulih, mengubah soal dan membuat penambahbaikan ke atas masjid itu, ianya tidak menjadi halangan dan masalah. Ini makna halangan ini dah terangkat tuan-tuan. Jadi di pihak ahli agama untuk masjid ni yang dimasukkan tuan-tuan atas tapak masjid ni saja, dia tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu tanah ini masih bermasalah. Itu yang pertama tuan-tuan. Mana yang kedua tuan-tuan, duit tuan-tuan. Kita akan ada belanja bila kita nak buat perubahan, kita akan ada belanja. Alhamdulillah tuan-tuan, sebagai saya nak umum pada tuan-tuan, di awal bulan Sya'ban pada tahun ini saya didatangi oleh saudara kita Tuan Haji Farahid, yang mana dia memaklumkan kepada saya selepas waktu subuh adalah seorang rakan dia, seorang Allah yang mana bersedia untuk menginfak harta dia bagi memperbaiki pulih masjid kita. Masa tu dia sebutkan kita, saya tak silap anggaran 1 juta.
Jadi bila Tuan Haji Parai sebut kat saya macam tu, saya tak fikir panjang dah. Saya pun sebut Alhamdulillah, insya-Allah kita terima tuan. Walaupun saya belum dapat mandat tuan. Mana saya anggap tuan, berita baik yang datang dari Allah Taala ni jangan kita usah aling-aling. Ada dua perkara tuan yang dia akan hilang daripada kita. Yang pertama kita abaikan penyatu, kita buat aju. Dan yang kedua kita berselisih dan berbalak dan perkara itu. Dua perkara ini harus apa yang patut kita dapat dia akan hilang daripada kita. Jadi lepas daripada itu saya dah maklum tuan-tuan, kerana itu berita yang sama saya baru dapat. Tapi Alhamdulillah pada 29 Syaban hari Jumaat lepas tuan-tuan, jam lebih kurang 10.30 pagi maka hamba Allah yang saya nyatakan kepada tuan-tuan tadi itu yang nak impak harta tu, dia sendiri main di masjid kita ni, iaitu Datuk, saya pun tak tahu nama dia, ada apa nama Haji Pek, Datuk Nasir tuan-tuan, dan tadi dia main di sini, dia masuk dalam masjid ini, dia berjumpa dengan saya, dengan Tuan Haji Parai, dan dia pun masa tu keluar Al-Abbas Kalam yang mengatakan benda ni memang benar, yang dia insya-Allah dia akan himpang harta dia untuk tujuan perbaikan dan kemudian masjid Masjid. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini saya kumpul tuan-tuan sekalian, jadi saya nak minta lah. Dan saya sangat-sangat memerlukan tuan-tuan, ada perkara ini perkara besar. Perkara besar ini tuan-tuan ada dua yang ditunjuk oleh Allah SWT kepada kita. Yang pertama, Allah SWT tuan-tuan bersifat dengan sifat kamalan, sifat yang sempurna tuan-tuan. Tetapi untuk menjadikan bumi dan langit ini, Allah SWT beri masa 6 hari tuan-tuan. Apa ulama wajib tuan-tuan? Satu perkara yang besar ini dia kena mengambil masa yang panjang dan dia haruslah cermat dan teliti. Dia tak boleh buah-buah dan tak kabur. Sabda Rasulullah SAW, "Al-ta'anni min Allah wa la'ajalatu min syaitan." Lambat tertib cermat daripada Allah Ta'ala. Buah dan kabur itu adalah daripada syaitan. Jadi tuan-tuan, saya bukalah pada tuan-tuan, kerana saya memerlukan kerjasama. Maksud saya, kalau nak dipandang dengan ahli dan kuasa yang ada, mungkin tidak mampu untuk kita hadapi perkara ini. Jadi kalau itu pada pagi ini saya minta bagi tuan-tuan bagilah pandangan dan pendapat tuan-tuan tentang perkara yang saya maklumkan. Pertama sekali, kita harap persetujuan daripada tuan-tuan ini sangat penting. Sama ada kita nak terus ataupun tidak. Boleh? Ada kita. Tak tuan-tuan, kalau satu tuan boleh dengar, sila tuan-tuan bagi pandangan dan pendapat. Apa pandangan tuan-tuan? Kita semua bersetuju tuan-tuan untuk kita ubah suai masjid kita ni. Setuju tuan-tuan? Ya, mungkin. Tapi tuan-tuan, boleh tuan-tuan cadang tak? Apakah kita masih nak kekal bangunan kayu ni juga, ataupun kita nak ubah bangunan kayu ni kepada batu? Saya anggarkan hari ini boleh jadi 1.5. Tuan-tuan, apa? Saya tak pakai mic untuk apa. Pada perbincangan pada hari itu, Datuk Nasir ni bagi tahu tuan-tuan, keseluruhan perbelanjaan ni dia tanggung satu orang dia. Dia tak nak duit kita terlibat masuk dalam tu. Tapi kalau tuan-tuan ada sumbangan daripada siapa-siapa untuk masjid tu, semua duit tu masuklah dalam tabung masjid. Untuk bangunan ni dia suang kan. Tuan-tuan, dan maksud dia kata pada tuan-tuan tadi, yang tanah masjid ni yang kita boleh tuan-tuan, dia ada bangunan yang sekarang masuk dalam pagang tu. Tuan-tuan ingatlah dulu kita ada pagang, dan ujung tu sikit tu mungkin dekat pintu khana 321. Dia ada 3 lot sini tuan-tuan. Yang jadi masalah 323, kalau kita duduk ni lebih kurang daripada sini. 323, 322, 321. 322 ni tanah Tuan Haji Muhammad Awal, Haji Muhammad Barum, Tuan Haji Faus
Lepas tu pindah yang jadi masalah ni pada Tuan Haji Baharudin. Haji Baharudin. Manakala 3-2-1 adalah Tuan Haji Umang tidak Allahyarham Pak Wan Timah dan Rokyah. Dan sampai Pak Haji Umang, ujung tu pun Pak Haji Umang wakafkan juga. Ya, ujung tu Pak Haji Umang. 3-2-1 tu asalnya masuk sikit ya. Tetapi zaman Pak Haji Umang ni jadi tok mak dan anak tadi 3-3 dah wakaf sama. Tapi yang ujung tu tuan-tuan dia sebab dia masih bermasalah yang ujung tu. Jadi yang kita nak boleh bangun ni atas tapak yang ada sekarang ni saja. Mungkin kita boleh ke depan tuan-tuan. Ke belakang saya rasa kita tak boleh lepas. Ya, boleh tuan-tuan sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi-pagi lagi kita mendapat berita yang amat menggembirakan seluruh penduduk di Kareh Kuala Lumpur ini untuk melaksanakan pembangunan yang baik ini. Pada pandangan saya, insyaAllah kalau boleh kita tubuhkan satu jawatankuasa kecil di bawah ahli jawatankuasa yang ada sekarang bagi memantau atau menguruskan pembangunan masjid ini supaya ianya dapat berjalan dengan lancar dan telus seperti mana yang diharapkan oleh Tuan Musi tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itu sangat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai Matampau ni tak kisah lagi buat satu bangunan yang di masjid. Jadi kita berkendakkan seorang yang berpengalaman bagaimana cara kita nak masuk di apa. Bila kita cuba ahli jawatankuasa, kita mesti ada satu plan yang apa, plan yang tertutup. Siapa nak buat, bila nak akan habis satu projek. Jadi kita kena buat cara ambil susu. Jangan cakap saja, tapi tak buat. Faham maksud saya? Jadi kita perkenalkan memberi macam konsultansi lah. Satu orang sendiri yang tengok bangunan kita, dia beritahu kat kita cara macam ni. Jadi dia tak ada memberi desa lagi lah. Boleh, dan lagi satu kita boleh minta nasihat kepada masjid-masjid yang seperti masjid Patanan ni, macam mana dia buat. Lagi satu, macam kata masjid kita nak buat bangunan ni saja. Kita boleh buat perancangan lebih jauh. Buat yang ni dulu, esok hari tu kita tambah lagi. Itulah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kursi, tadi Pak Kursi ada sebut tentang memainkan dan juga mengharap masjid. Saya rasa kita insyaAllah 1.5 juta. Silakan Pak Kursi pada Mana tu 1.5 juta anggaran tak begitu. ya. Jadi 1.5 juta itu satu jumlah yang banyak. Jadi kalau kita memainkan secara kecil-kecilan ataupun mentarap masjid sunat, itu banyak tak. Kalau kita saya cadangkan kalau boleh kita ubah sekali macam kita robohkan masjid ini, kita buat bangunan masjid baru sesuai dengan apa yang sedia. Itu saya rasa cukup duit 1.5 juta. Kalau kita boleh tambah lagi dengan buat karya masjid, saya rasa. Tapi kalau kita nak upgradekan sikit-sikit dalam pembangunan masjid ni, saya rasa masjid kita ni keadaan macam tu juga. Dia punya bentuk masjid tu cuma dia naik sikit saja, lebih kurang dengan kayu dengan papan semua dah. Maksud saya ni masjid betul baru, itu batu dan konkrit, dan biar kita nampak macam hebat lah. Walaupun kecil, tapi sesuai dengan tapak yang telah diluruskan oleh Masyarakat Agama. Saya rasa
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma wakil saja sebab saya menyampaikan hajat kepada sahabat saya untuk dia nak infakkan duitnya untuk pembangunan masjid, untuk masjid ni lah. Jadi saya mencanangkan kepada dia untuk masjid Rumah Tambung ni, sebab masjid kita ni tak pernah ada masih di perbaikan lama lagi, masih bentuk lama lagi, masjid kayu, jembatan. Jadi pendapat dia masa dia datang melawat ke masjid ni, dia nak jadikan semua pengesahan ni satu hall saja, satu dewan. Maksudnya yang sebelah sana dengan sebelah sini kita akan satukan. Kalau kita nak taraf lah, sama ada kita nak buat baru ataupun nak taraf, tapi tengok apa yang keperluan yang terbaik. Sama ada yang ni kita perlu ubah ataupun tak perlu ubah, tapi kadang-kadang kena ubah lah sebaik-baiknya. Sebab yang ni dia buat umum ni nak bagi dapat dia mengatakan masjid kita nak tak rendah dengan jalan, dengan pemandangan dari simpang sana kita tak nampak masjid ni nak atas tenggelam. Jadi dia nak menaikkan masjid ni lebih tinggi lagi supaya kedudukan dia tu nampak dari semua sudut, daripada simpang sana, daripada jalan dia lebih tinggi, dan hubung juga dinaikkan lagi. Itu pendapat dia lah. Jadi InsyaAllah duit dah sedia ada. Jadi pendapat Tuan Musi, kita akan tubuhkan satu akaun baru, akaun bank baru khas untuk duit ni. Kita akan masukkan dulu duit ni segera yang seboleh, yang secepat boleh lah, supaya kelulusan tu kita kemudian. Maksudnya kita akan hire consultant, macam kita akan cari arkitek yang berpengalaman lah, yang untuk memberi cadangan dan juga kita minta tempat karya. Sampai itu nanti adalah yang lain menyusul lah, konsultan lain untuk kita bangunkan masjid ni. Jadi itu je lah yang saya boleh sampaikan. Cuma menurut sahabat saya, dia kata kalau boleh dia nak seorang je fund, dia seorang je fund duit untuk pembangunan masjid ni. Nanti kalau sekiranya ada orang yang menyumbang, kita akan letak di dalam masjid yang berfungsi. Mungkin selepas siap nanti mungkin kita boleh guna untuk lain-lain atau apa-apa pembangunan masjid. Sekian, terima kasih. Baik, tuan, bagi cadangan yang pertama tuan itu salah satu yang tuan minta supaya kita dapat maklumat daripada miskin dan piala. Tuan-tuan, pada hari Senin lepas sebelum hari Jumaat, saya dengan Tuan Haji Yudi, kami hadir satu hutang iman zakat di Hotel The Light. Jadi kebetulan saya duduk Tuan Haji Yudi satu meja dengan setiausaha masjid hutang itu. Jadi sementara tunggu agenda perjalanan hutang iman itu, Tuan setiausaha sudah tanya saya, Tuan Haji, macam mana minta masjid, abang ni tak mau terima perubahan ataupun tak mau ubah sesuai kalau kebenaran. Saya jawab, Tuan, insyaAllah Tuan ada dalam ingatan, tapi mungkin masa dia belum sampai. Lalu dia pun maklum jalanan tuan-tuan ni. Dia pun tuan-tuan ambil masa 4 tahun untuk ukit duit tu. Dalam masa 4 tahun dia dapat 600,000 nya 4 tahun tu. Tetapi bila dia jalan projek tu masa pertama, daripada 600,000 projek ni jadi 1 juta. Itu kumpul 4 tahun 600,000. Dapat dari jalan projek itu jadi 1 juta. Masa tu dia akan datang masalah pada datang paksa pembangunan. Dan cari tak apa, itu pasal pertama. Masuk pasal kedua, peruntukan dia angkat 700 jadi 1 juta. 1.1 juta lebih. Ini tuan sehingga akan menyebabkan duit datang pasal dan masuk dalam
Facebook untuk dapat sumbangan daripada orang ramai. Masjid Padang Pasir, tuan-tuan masih ingat masjid Padang Pasir? Juga yang sama buat perubahan. Akhir di hujung temukan masalah. Tapi kita, Masya Allah, Alhamdulillah tuan-tuan, kita Alhamdulillah rezeki Tuhan damai dalam waktu insya Allah. Tapi dengan syarat kita kira bangunan yang kita nak buat kita dalam pertengahan. Yang pertama, baik dan elok dan cantik, tidak kena tuan-tuan. Satu, pengurusan dia tu takkan payah pengurusan, dan termasuk pengurusan ini dalam pembelanjaan dia tu tak akan menjadi satu beban yang berat pada kita dan generasi yang akan datang. Kita jangan buat tu perkara yang beban ni kita tinggal ke depan. Jadi kita ambil yang terbaik, yang bertengan, walaupun kita yakin kita dah ada. Itu Tuan Haji Umar. Ini pengalaman ini yang dekat kita tengok. Masjid ada negeri tuan-tuan, bukan kita. Dia punya jemaah Zuhur, saya ingat 3 sok tuan-tuan, masjid punya besar. Nak dibanding dengan kita masjid yang kecil. Saya tak tahu masa dia kata 600,000 4 tahun. Saya tengok muka Haji B. Datang jangwe itu punya besar ambil 4 tahun. Apa hal kita nak tampau ni? Tapi Allah dengan kehendak dia tuan-tuan. Allah dengan kehendak dia. Macam saya kata tadi, tuan-tuan, tawaran ini bilang, berita ni Allah maklumkan kepada kita. Janganlah kita sengaja lengah-lengahkan dan jadi masalah. Yang pertama, sebagaimana yang Tuan Haji Farid, duit tu kita jaga dulu tuan-tuan. Pertama, duit tu kita bagi masuk dulu. Itu bukan hak pertama. Karena hati manusia dia qalbun muzabzab, dia berbalik-balik tuan-tuan. Dia berbalik-balik, benar ni. Jadi kalau kita dapat yang pertama, sebelum jadi dalam anda datang kuasa pertama mursyid. Lepas itu setiap usaha, bendahari dan jawatan kuasa pembangunan. Yang tadi Mbak Yumang kata dan Tuan Hajilah beritahu tadi ni, jawatan kuasa pembangunan ni lah yang kita nanti tuan-tuan supaya kalau boleh di ahli karya kita yang mempunyai pengalaman yang mempunyai pengalaman dalam hal jawatan pembangunan ini penting tuan-tuan. Mengikut undang-undang tuan-tuan. Agama kita, agama Islam, agama dunia dan akhirat. Dua-dua undang-undang itu kena pakai. Dunia ikut undang-undang dunia, akhirat ikut undang-undang akhirat. Jadi kalau kita berpandu pada peraturan yang ditetapkan, contoh macam tuan-tuan kata arkitek dia pasti belesen, dia engineer dia, juga kita tentukan yang ada tauliah. Begitu juga konsultan dia tentukan ada tauliah. Karena ada satu perkara tuan-tuan yang berlaku di Mesir, macam kontraktor. Karena status kontraktor tu saudara ni tu dia ada had kelas F ni dekat mana berapa ratus ribu saja. Tetapi bila dia pusing dan tak pakai konsultan kerana nak save duit, ini yang berlaku tuan-tuan. Ini masalah. Tapi kita kalau boleh kita tak mau macam tu. Kita nak ikut betul-betul. Kalau itu kata tiang ni sekian sekian tu, maka konsultan itu akan tentukan benda tu memang betul bagaimana yang dia kata. Itu peraturan dia. Jadi kita nak guna pakai yang itu tuan-tuan. Baik, jangan Tuan Haji Gabur tadi. Maksudnya Tuan ni dia betul jangan haji itu jadi baru. Tapi mengikut peruntukan yang kita ada ni dia tak sebut baru. Karena baru ni dia ada satu masalah lain tuan-tuan. Baru ni dia ada satu masalah lain yang mungkin akan masalah yang lebih banyak tuan-tuan. Karena akan berubah habis. Sekarang ni contoh kalau kita boleh pilih, kita masih boleh pakai semua tuan-tuan. Ikut jangan ni asas dia ni yang diboleh. Tapi kalau baru tuan-tuan dia akan masuk ke bandaran, masa ni PBT akan kena ikut undang-undang. Saya tak tahu masjid dia akan masuk dalam mana. Tapi walau mana pun terima kasih. Jangan haji kita akan bincang insya-Allah. Kalau ada untuk ada pandangan yang pendapat insya-Allah. Jadi sekarang ni tuan-tuan yang penting pada saya yang tinggal tadi bendahari maksudnya Tuan Haji B menari masjid salah seorang sebenarnya kena ada dalam tu tuan. Dan saya cadangkan Tuan Haji Farid juga sebagai bendahari ya. Dan kita perlu seorang lagi tuan. Seorang karena nak kedua itu dia perlu ada 3 orang. Seorang lagi.
Apa yang tuan-tuan? Kalau boleh dapat pagi ni, karena kita nak masuk duit dulu tuan-tuan. Saya anggap tuan-tuan, pertemuan kita pagi ni adalah titik permulaan bagi pembangunan kita yang dua. Tuan, baik saya suka nak baca sikit. Nak bagi tuan dengar. Ini had permulaan tubuh dulu. Tuan-tuan dengar. Ini yang saya nak baca bagi tuan dengar. Permulaan penubuhan Masjid Matambah dulu. Yang pertama penajak dia tuan-tuan. Penajak dia terdiri daripada Pak Wang Lam, Haji Awang bin Maizah, Encik Baharul, Encik Burhan, Pak Suburahan bin Osman, Cik Umbi bin Mahdin, Cikgu Maizah bin Din, dan Encik Baharul bin Wanji. Ini pengasas pertama Masjid Matambah tuan-tuan, iaitu pada tahun 1968. Pada tahun 1968, maka penajak dia 5 orang ni tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Pak Wang Lam, Pak Suburahan, Cik Umbi, dan Cik Maizah, dan Bu Muhammad Baharul. 5 orang ni lah jawatan kuasa penajak masjid kita pada tahun 1968. Dan masjid ni tuan-tuan disiap pada tahun 1969. Masa tu wakil rakyat yang Encik Arifin bin Syarif, dan kita mendapat bantuan daripada Kadin Negeri Pulau Pinang sebanyak 25,000 ringgit yang dapat daripada bantuan Kadin Negeri masa tu, dan wakil rakyat masa tu adalah Encik Arifin bin Syarif. Dan lagi sikit tuan-tuan, saya nak belum perasmian masjid ni tuan-tuan. Sebenarnya masjid kita ni ada perasmian dia tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan, pada tahun itu juga pihak EJK Masjid meminta kebenaran kepada Majlis Agama untuk dibenarkan sembahyang Jumaat majlis berlulus pada 20 Februari 1970 dengan dihadiri oleh Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dari Pulau Pinang, Tuan Haji Ahmad Maliki, menunaikan fardu Jumaat dan terus merasmikan pembukaan masjid kita tuan-tuan. Jadi masjid kita ni dia ada perasmian dia tuan-tuan. Tetapi pelak dia tu saja tak ada. Tetapi sah, makna kata ada perasmian dia. Ini itu sikit supaya tuan-tuan yang saya nak maklum kepada tuan-tuan. Jadi saya masuk kepada Cina tuan-tuan. Satu saya nak tanya tuan-tuan, perlukah kita adakan mesyuarat agung selain daripada pertemuan ini untuk kita sambungkan kita tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, ataupun memadah dengan pertemuan kita pada hari ini. Ya. Untuk membincangkan perkara yang besar ni, saya rasa kita boleh dalam satu masalah terbuka lah. Jadi semua karya-karya Agung. untuk kita bincangkan. Dan satu lagi saya nak tambah, semenjak kita berfungsi bagi kita tentang penerimaan, bukan penerimaan duit untuk pembinaan dan juga buat musik. Saya ada buat satu plan yang boleh berfungsi nak jadi karya bincang lah. Itu satu plan yang simple saja, kecil saja, tapi nampak satu pembaruan yang baik lah daripada macam sekarang ni. Jadi saya minta saya akan bagi berfungsi dengan karya-karya masjid ni. Tengok sekali lah macam mana cara masyarakat. Baik tuan, itu tuan-tuan kalau macam saya kata tadi, satu kita jangan lengah-lengahkan benda ni. Dan kita perlu kepada maksud saya tuan-tuan, kita perlu kepada jawatan kuasa tadi. Itu yang penting tuan-tuan, kerana jawatan kuasa masjid yang ada bukan saya nak, tapi dia memang luar kepada kemampuan kita tuan-tuan. Dan kemudian jawatan kuasa sekarang yang tinggi saya Haji Muhammad Zailani, Tuan Haji B dan OP, lepas itu Khalid dan sahabat Zohri,
Saya pun nampaklah dah tak duduk dalam mangkuk. Jadi makna kata tinggal hanya berapa kerat saja. Memang tak mampu untuk kita kendali benda ini, tuan. Dan memang kita perlu jawatan besar khas dengan mandat kita untuk pembangunan ini saja, tuan. Ini saya minta lah tuan, supaya pertama macam saya kata, yang pertama sekali itu kita pastikan satu, insya-Allah memang kita semua setuju untuk menerima perubahan itu. Dan yang kedua, itu dia tuan-tuan, kita pastikan duit itu masuk dulu, ini yang utama. Sebab itu kita bawa ke depan. Kalau tuan-tuan siasat mungkin juga kita kena ada sudah jadi yang kataan setahun dulu untuk kita nak lantik jawatan kuasa pembangunan itu, tuan-tuan. Pertama, selepas agenda kita yang ini, kita kena pertama setiap saat itu mula dia kita masuk Majlis Agama Islam. Walaupun ada keputusan, tapi atau cara dia tu ada kaedah yang ditentukan. Itu. Lepas itu baru yang satu lagi itu untuk pembangunan itu syarat-syarat yang ditentukan untuk kita nak bangun dia itu. Ini jawatan kuasa yang kita perlu nanti. Ya. Saya minta sama semua orang yang ahli profesional kat sini yang pengalaman yang macam seperti apa tuan dapur semua dalam satu kumpulan satu. Jadi kalau kita sembang macam ni tak boleh jadi. Jadi kita kena ada satu work plan, faham tak? Rancang. Kita kena start bila kita nak bincang apa nak lantik ahli jawatan kuasa. Sila. Kita kena cepatkan. Sampai itu kita kena lantik, kita cari orang yang betul-betul willing, orang yang dah bekerjasama membantu, faham? Jadi kita kena pilih betul-betul orang ni, tak boleh kata semua tak boleh, faham tak? Jadi kita kena ada satu gancak jadi tu, faham tak? Jadi bila saya punya style tu, faham tak? Jadi kita tahu bila kita nak buat macam kita mesyuarat ni, bila kita nak mesyuarat ahli jawatan kuasa nak lantik bila. Kita bagi time frame. Time frame ni di bulan Mac, bulan berapa. Bila kita boleh kompetisi sama. Jadi kita kena ada satu strategi lah. Ya. Itu yang saya kata tuan-tuan. Saya nak ahli jawatan kuasa yang dua tak mampu. Kita perlu penegak masyarakat. Jadi yang kita wali syariah kita lah yang ada pengalaman dan pengetahuan, tuan-tuan. Kalau kita perlu bantuan, kita boleh minta bantuan. Tetapi itu, jadi itu yang saya tanya, tuan-tuan, perlukah kita buat iaitu mesyuarat agung untuk kita himpun satu perkara? Mungkin saya akan itu pandangan. Jadi mesyuarat agung tu mestilah, tapi maksud kita kena jalan dulu. Faham tak? Jalan ni dia step baru mesyuarat boleh orang faham tak? Jadi kita nak tunggu mesyuarat agung ni, jadi dah makan masalah banyak. Betul ya, Dik? Itu yang saya kata pagi ni. Perlu kalau boleh buat tuan-tuan boleh bagi cadangan. Kalau masa tuan-tuan di sini yang ada boleh bagi cadangan. Itu yang saya matlamat tuan Iwan. Kan? Macam contoh saya kata tadi bendahari. Dia dah cadangkan bendahari kerana kita kena duit tu kena masuk dulu pun. Nanti terlepas kalau habis kena tuan. Jadi dua orang ni saya sendiri yang cadangkan. Tuan Haji Imi sebagai bendahari yang saya ada dan saudara Tuan Haji Farid. Jadi kita perlu satu orang lagi kerana apa tuan-tuan? Pasal dia kena nak keluar tu, nak masuk satu tapi nak keluar tu sekurang-kurang 2 ataupun 3 orang. Jadi tu saya kata apa yang besar dulu kita kena buat dulu. Boleh faham tak? Kita buat lantik besar dulu. Masuk dulu, lepas tu step 1, step 2, step 3. Ni ada orang buat cadangan lah ni sekarang ni kalau boleh. Ni tu dah sini. Tapi kita nak cari orang yang betul-betul. Ada buat macam dah. Yang tambah. Ya. Kalau kita bincang ni saya akan ahli. Okey, nombor satu saya rasa tak perlu surat tu. Kalau kita buat surat tu pun jangan main pun yang ni. Yang ni saja. Okey, nombor satu. Kemudian kita startkan benda ni. Lalu fund kita ada banyak ni. Kita latih konsultan semua ni. Bagi konsultan estimate cost. Okey, 1.5 million kita boleh buat besar ni saja. Kita tak boleh cakap tu macam di orang kata macam yang tambah banyak ni nak berapa ribu, tiba-tiba jadi 1 million, tambah banyak ni nak berapa ribu, tambah banyak ni. Kalau nak buat baru dia punya
electrical dia, M&E dia, design dia, dome dia. Dome saja pun saya rasa kat 2,000. Mungkin kita tak bawa pakai dome, contoh lah kita. Jadi benda ni study hari ni kita minta persetujuan. Okey, yang ni semua dah setuju nak buat perubahan bilik. Sudah, sekali itu cukup. Lepas itu baru kita jalan. Lepas itu kita design, kita profile di sana. Yang ni yang kita propose nak buat. Masa yang sama kita lantik masa tu buat lah. Masa tu semua orang tengok bagi perubahan. Setuju tak, tak setuju lah. Tapi yang penting pelantikan konsultan untuk estimate cost. Kita bagi tahu nak buat macam ni kita ada duit banyak ni. So mereka dah tahu lah banyak ni punya keluasan, duit banyak ni. Banyak ni punya keluasan, duit banyak ni. Jadi masa tu baru kita bincang kemudian. Hari ni tak selesai. Baik masa. Ya. Terima kasih. Terima kasih ni. Haji Rosli. Tapi macam saya kata ini yang kesempatan luar lah ni. Satu guna pakai tuan-tuan ha. Saya kira perjumpaan perbincangan kita guna pakai lah. Ini tiket permulaan dia tuan-tuan. Ha? Jadi yang kedua tu saya kata tadi, mana kata? Ha? Sila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya memang dan minta kalau boleh kehadiran hari ini untuk minta cantik tu. Kehadiran yang kita ni semua minta masuk nama dengan sign. Ya, baik. Terima kasih Zainal. Terima kasih. Rusak saja lah. Tuan Haji pun bakal siapa yang sakit-sakit turun tuan-tuan. Ada semangat. Oh. Saya tuan-tuan pergi. Ya, silakan. Yang mana hadir hari ini dapat mesyuarat minta tulis nama dengan tanda tangan. Tidak kita bercetak mesyuarat dengan ya. Betul. Saya sebenarnya tuan-tuan buat ini saya ada jemput juru gambar tuan-tuan. Saya ada jemput juru gambar untuk ambil gambar tu. Bukan kata ni ambil gambar tu. Kerana ini nak dijadikan satu apa orang kata hitam yang kenang-kenangan. Tapi Ali macam mana? Tak main Ali. Juru gambar. Din juru gambar. Tak dah. Baik tuan-tuan, saya minta sekali lagi kesempatan bila saya kata tuan-tuan, benda hari ini sekarang dua, kita minta satu lagi je. Tuan-tuan bagi kalau boleh cadangan yang ada di kita ni. Tuan dah jaga buat. Ada pengalaman sikit. Dalam duit. Macam mana tuan-tuan? Tuan dah jaga buat. Jadi 3 orang tuan-tuan Tuan ini Haji Faraid, tuan dah jaga buat. 3 Haji insya-Allah. Boleh tuan-tuan Baik, kalau dulu tuan-tuan Alah. Ni nama Rosti apa pasal ni dia nak beli ya. Jadi tuan-tuan selebih daripada ni esok pagi insya-Allah akan ada mesyuarat datang kota. Jadi perkara ni saya perlu mandat esok pakai mandat supaya saya nak bawa dalam surat jawatan kuasa. Dan sekaligus minta kuasa untuk kita tubuh jawatan kuasa pembinaan. InsyaAllah tuan-tuan sebelum kita tangguh ni saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi saya membaca seperti kesyukuran kepada Allah SWT dan mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian ya atas kesudian bagi pandangan dan pendapat dan persetujuan daripada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. InsyaAllah tuan-tuan Sekian aku quli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu bila kita bincang apa-apa